Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam stream 48 jam buku di Garasi TV. Kempen yang pertama kami laksanakan bagi memastikan anda semua dapat menikmati dunia perbukuan Malaysia fizikal untuk saudara beli secara platform streaming digital. Kempen ini bermula malam tadi. Alhamdulillah, sokongan sangat menarik. Kita berjaya mendapat 10,000 log bernilai RM10,000 malam tadi. Dan pagi ini kami telah memulakan satu lagi sesi tadi bersama dengan Caterpillar. Anda telah membuat 20 log bernilai RM1,200. Kerana rally log ini akan berakhir pada malam besok dengan sasaran menjual buku bernilai RM50,000. Terus saja bagi sokongan semua rakan-rakan garasi yang berada di seluruh negara. Walaupun hari Sabtu saudara berhujung minggu, tapi saudara telah pun mendapat maklumat awal bahawa kita telah pun berkempen bahawa stream ini akan dilaksanakan sejak 2 minggu lalu. Untuk memastikan stream ini menjadi teladan ataupun perintis era baru, iaitu menjual buku fizikal secara digital dengan tumpuan untuk mendapat 50,000 nilai jualan bagi tempoh 48 jam. Kerana saya berterima kasih kerana di Garasi anda telah menyokong kempen berkala yang kita anjurkan dalam tempoh 2 bulan untuk mencapai RM98,700 jualan dengan 6 stream berasingan. Cuma kali ini saja kami mencuba untuk melihat respon masyarakat digital di media sosial, bagaimana untuk berinteraksi dengan anda secara stream bagi memastikan buku-buku hebat, penulis-penulis hebat, karya-karya hebat seperti tamu kita Dr. Lim Siti ini dapat kami bantu di Garasi TV untuk dipromosi dan dijual secara digital bagi menafikan dakwaan yang mengatakan kehadiran digital membunuh buku fizikal. Kita telah berjaya membuktikan dengan sokongan 80,000 orang pengikut Garasi TV sebelum ini untuk memecah rekod dengan jualan RM27,000 dalam tempoh 68 minit bagi karya Salina, karya Sastrawan Negara Dr. Ismail Said. Kemudian anda membantu ITBM mencapai RM21,700 dalam tempoh 1 jam 18 minit bagi buku-bukunya. Kemudian anda membantu seorang penulis buta bernama Rashidi Abdullah untuk mencapai 157 log bukunya secara individu. Dan kita teruskan dan ini adalah stream tempat kami untuk belajar. Ini stream eksperimen je untuk kita belajar sebelum kita melancarkan festival stream secara besar-besaran pada Jun nanti, iaitu stream 1 minggu untuk buku. Saya tunggu dulu angka naik apabila admin bagi tahu. Kalau saudara ingin mengetahui tentang Osman Awang, ini orangnya. Dia bukan orang yang calang-calang, tuan-tuan. Saya pergi sekolah dah baca puisi dia. Saya datang Kuala Lumpur, tak pun terpegun melihat, oh inilah sosok yang dikatakan Dr. Lim Fitin tu. Seorang penyair hebat. Kalau dikatakan di Malaysia, kita tak sebut pun dia sebagai penyair bukan Melayu, tapi dia menyebutnya sebagai penyair Malaysia yang sangat hebat tanpa menggunakan klausa bukan Melayu. Kerana inilah satu-satu orang yang committed selama hampir lebih 40 tahun dah. 50 tahun committed dalam bidang budaya, terutama sastra. Tapi jangan pandang enteng, dia juga seorang pendikir barat. Dia tak sebut saja apa budaya Kelantan, itu mainan hidup dia. Okey, tolong share untuk memastikan apabila saya minta Dr. Lim membacakan sajak pertama, kerana tuan-tuan tahu di Garasi ni Doktor, sebab ramainya adalah peminat jeans. Mereka bila pertama kali dengar orang baca sajak, semua rasa terperanjat. Oh, inilah sajak, inilah sajak, inilah sajak. Dia bukan komuniti sastra yang biasa. Platform mereka kebanyakan adalah peminat jeans. Ini kan hampir 90% daripada 80,000 follower Garasi TV adalah mereka yang berada di Garasi selama 8 bulan bersama saya untuk berkomunikasi mengenai jeans, denim, pakaian dan fashion. Tapi kita anjur buku, tapi mereka meraihkannya. Dr. Lim Siti bercerita pada saya, tadi kami tersebut pasal Al-Aqsa. Dia kata hatinya di sana kerana bertahun-tahun beliau berpusing ke Malaysia dan seluruh negara untuk mempromosi Palestin. Sebab tu bila saya sebut Al-Aqsa, dia kata Al-Aqsa di hati saya nak. Saya bersama dengan Aman Palestin, saya bersama dengan banyak pertubuhan pergi ke merata cepat tempat untuk menyeru rakyat Malaysia menyokong Palestin. Jadi oleh kerana temanya juga kena dengan tema Garasi tahun ini, iaitu selamatkan Palestin dan sokong Al-Aqsa. Saya rasa tak salah kita jumpa doktor, walaupun untuk Osman Awang katanya. Saya pun tuan-tuan tak tahu bahawa Osman Awang pernah menulis sebuah buku tentang Palestin, sebuah puisi tentang Palestin. Ini pun pagi doktor beritahu, ada Daulah Palestin. Berarti kita mulakan sekarang. Share tuan-tuan, saya mohon jasa baik saudara untuk share bagi memastikan stream ni, walaupun pada hari Sabtu waktu siang kita tak banyak mendapat tontonan, tapi kita masih mahu untuk memastikan bahawa
buku hidup 24 jam di kalangan rakyat Malaysia. Dr. Lim boleh cakap apa sikit sebelum Dr. Mula membaca. Dr. banyak pengalaman daripada saya tentang Palestin ni. Terima kasih banyak dan salam hormat saya kepada penonton, kepada saudara-saudari, tuan-tuan sekalian. Kali pertama saya dengar ramai peminat jin di sini. Saya pun sebenarnya suka pakai jin. Okay. Tetapi agak kurang pandai dalam memilih jin yang sesuai dengan pembawaan saya. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, pastinya kelihatan kacak dan bergaya kalau pakai jin. Saya kena minta nasihat lah. Saya kena minta nasihat, minta panduan dan tips yang sesuai untuk saya pilih jin juga selepas ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudari sekalian, saya seringkali diminta untuk bercakap tentang Osman Awang, yang bagi saya satu sosok yang sangat luar biasa. Osman Awang bagi saya, tak tahulah saya nak kategorikan apa, sahabat ke, kenalan, saudara, abang. Saya tak pernah memanggil beliau Datuk, tak pernah, saya panggil abang saja, ataupun bapa. Saya tak tahu yang mana satu. Kerana keakraban saya dan juga perhubungan saya dengan beliau lebih daripada mengenali beliau sebagai seorang penyair kita yang terbilang. Saya kerap kali menyebut beliau sebagai penyair agung kita, yang karya-karyanya terus hidup. Karya-karya beliau terus hidup. Sekalipun anda berada di zaman yang berlainan dengan zaman Osman Awang mula berkarya, zaman Osman Awang mengasaskan Asas 50, sebuah pertubuhan angkatan penulis yang mempunyai impak besar kepada masyarakat dan perjuangan bangsa kita. Walaupun karya-karya Osman Awang berada di era yang berlainan, di zaman yang berbeza barangkali dengan sebahagian besar generasi muda sekarang, namun demikian saya melihat karya Osman Awang terus hidup, terus berada di hati kita, terus memancarkan semangat dan jiwa seorang penyair besar bangsa kita yang sangat erat hubungannya dengan masyarakat, dengan kehidupan, dengan denyut nadi bangsa kita. Inilah Osman Awang. Inilah karya-karya sastrawan negara Osman Awang. Teruskan, saya kagum mendengar. Saya tak pernah jumpa Pak Osman secara peribadi. Oh. Ya, tak pernah. Tak pernah ya? Tak pernah melihatnya secara berdepan. Tak pernah. Oh, satu sosok yang saya selalu sifatkan luar biasa. Pada penghujung nanti saya akan bacakan sebuah sajak sanjungan saya kepada beliau. Okay. Tetapi waktu saya membacakan sajak tersebut, beliau terus memanggil saya, Lim, janganlah puji abang tinggi-tinggi sangat. Ini begitulah rendah hatinya seorang Osman Awang. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan, saya penggemar kesusastraan Melayu. Sejak belum bersekolah, saya dah mula membaca buku-buku cerita. Itu ialah tahun 50-an. 50-an, tahun 50-an. Saya belum masuk sekolah, saya dah baca buku-buku cerita yang nipis-nipis dalam bahasa kita, bahasa Melayu kita. Dan perpustakaan menjadi rakan rapat saya lah. Boleh dikatakan sepanjang hari saya di perpustakaan. Dan pada tahun 1965,
Saya menjejakkan kaki ke sekolah menengah. 1965 saya ada di sekolah menengah tingkatan 1, saudara-saudari, tuan-tuan. Dan pada ketika itu saya membelek-belek buku teks bahasa Melayu. Pertama kali saya terjumpa sajak Osman Awang. Sajak itu bertajuk Kisah di Dalam Ribut. Sajak itu, Kisah dalam Ribut. Saya boleh bacakan kepada tuan-tuan, saudara-saudari sajak itu. Ini sajak pertama yang saya jumpa. Sebelum itu saya hanya penggemar pantun dan syair. Jangan berceritalah kepada saya tentang pantun. Saya dah kutip semua yang ada dalam buku-buku hikayat Melayu. Saya dah salin dan pindahkan ke dalam buku catatan saya. Syair pun begitu juga. Saya penggemar pantun dan syair. Tetapi saya belum tahu apa itu sajak. Sehinggalah pada tahun 1965, saya ke sekolah menengah. Saya terbelek buku teks bahasa Melayu dan terjumpa sejenis karya, judulnya Kisah Dalam Ribut. Ditulis di situ puisi dan pengarangnya Osman Awang. Saya baca saja itu dengan penuh teruja, kata orang sekarang. Sangat misteri dan rahsia bagaimana saya boleh terjumpa satu keajaiban. Dan itulah titik mula, seperti kata kebanyakan orang, saya terpikat dan terikat dengan sajak. Saya bacakan Kisah Dalam Ribut. Malam menguak antara rimbun daun-daun. Titis-titis gerimis melalui lubang pondok usang. Dalamnya gadis tani merangkum lutut, kedinginan merayap ke tulang-tulang kecut. Sesekali kilat menyambar ngeri. Pondok usang dimandi hujan dini hari. Adik-adik menangis, menggigil menghampiri. Manakah ayah yang tak pulang sampai kini? Ibu tercinta telah meninggal dunia. Ayah miskin pergi jauh membuat huma. Petir mengamuk, memancung pohon pondok usang, remuk seperti timun. Suara jeritan sayup antara pelepah kelapa. Suluhan kilat menampakkan 3 mayat tertimpa. Itu sajak pertama saya baca. Waktu tu doktor usia 13 tahun. 13 tahun. Macam mana sajak yang begitu tinggi tingkat tu boleh doktor kata menimbulkan kesan mistik atau kesan misteri? Ada 2 di sini. Yang pertama ialah kisah kemiskinan keluarga anak petani itu hampir menyerupai pengalaman saya. Bapa saya seorang peniaga kecil yang sangat sederhana pendapatan. Ibu saya asalnya petani. Setiap musim mengerjakan sawah. Jadi kami hidup dalam serba kekurangan, dan kekurangan itu semakin terasakan apabila saya membaca sajak ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahawa pemilihan kata dan penggunaan diksi, kata orang sastra, pemakaian perkataan-perkataan oleh Osman Awang itu sangat tepat dengan apa yang ingin digambarkan dan sangat kena dengan perasaan serta emosi saya pada ketika itu. Dan itulah yang menyebabkan saya sangat terpikat serta terlekat dengan sajak ini. Kisah Dalam Ribut. Kisah Dalam Ribut.
Sebagai pelajar dan remaja yang masih muda, sebagai pelajar masa tu tingkatan 1 ya, yang masih muda, remaja, saya tiba-tiba terfikir, bagusnya sajak Osman Awang ini. Dan hebatnya menjadi pengarang. Kerana karyanya berada di dalam buku serta dibaca oleh bukan saja ratusan, tentu sekali ribuan pelajar. Jadi, diam-diam saya memasang angan-angan. Suatu hari nanti saya ingin menjadi seperti Osman Awang. Itulah niat terawal saya untuk menceburi bidang penulisan kreatif. Jadi bermula dengan sajak kisah dalam ribut yang terkumpul di atas bara kata berdiri ini. Terbitan ITBM ini cetakan terbaru ni. ITBM, lambang buku berkualiti. Jadi itulah mulanya saya menyimpan impian untuk nanti suatu hari menjadi pengarang yang terkenal seperti Osman Awang. Terus terang saya mengaku. Alhamdulillah. Terus terang saya telah menjadi kenyataan. Mungkin selepas lebih 50 tahun saya berkarya belum terkenal. Nanti saya berusaha lagi lah. Dah terkenal. Dipelajari karya-karyanya oleh pelajar sekolah hingga ke universiti. Dan siapa yang tak kenal Dr. Lim Swee. Jadi sejak itu saya semakin kerap membaca sajak-sajak. Perpustakaan semakin menjadi tempat saya berkunjung, di mana saya selalu berada. Kawan-kawan kalau nak cari saya, mereka tak akan cari di kantin. Mereka tak akan dicari di padang permainan. Mereka akan tumpu ke perpustakaan. Saya ada di situ ketika itu. Jadi impian saya yang besar, diam-diam itu tak pernah saya sebut kepada sesiapa pun. Cuma dalam satu sesi beberapa tahun yang lepas, barulah ada orang bertanya dan saya mendedahkan ini. Sebab saya agak seganlah nak dedahkan impian ini. Dan sejak itu, saya berusaha menjejaki banyak lagi sajak-sajak. Saya mencari buku-buku sastra untuk membaca dan melihat bagaimana sajak dihasilkan. Dan saya cuba menghasilkan sajak tetapi tidak menjadi. Pantun, jangan sebutlah. Pantun saya menarik. Syair saya pun berjaya. Sangat berjaya. Saya boleh menghasilkan terus-menerus beberapa rangkap syair tanpa henti. Itu bidang saya. Kemudian, cuba menghasilkan sajak berkali-kali, gagal, tak jadi. Saya tidak kecewa sebenarnya, tetapi saya tahu bahawa saya tidak ada pembimbing, tidak ada orang yang memberi panduan, dan saya cuba menulis gagal, dan untuk perhatian saudara juga, saudara moderator kita, sewaktu saya di tingkatan 4 di sekolah menengah, tiba-tiba saya baru tahu bahawa saya terpaksa menggunakan buku teks ini. Gelombang. Gelombang. Lama daripada pecah dah. Jangan tercabut. Vintage ni buku ni. Berapa bahagian tu? Berapa bahagian ada? Ada putus ya. Saya masih simpan. Ini buku yang saya gunakan pada ketika itu tahun 1968. Saya tidak tahu bahawa di sekolah menengah ada subjek kesusastraan Melayu. Jadi saya diberitahu oleh guru bahawa ada satu mata pelajaran iaitu kesusastraan Melayu. Jadi saya terus memilih subjek ini. Dan satu buku yang digunakan ialah Gelombang oleh Osman Awang. Sajak tahun 49 hingga tahun 60. Iya. Apalagi saya kata inilah masa dan ketikanya untuk saya mempelajari kesusastraan Melayu secara yang formal, dan juga saya dapat berguru dengan sajak-sajak Osman Awang. Ada lagi tarikh saya beli buku ini 25 September
tahun 68. Ya. Asalnya buku ini tidak mampu dibeli sebab tak ada wang masa tu. Okey. Ya, tak mampu dibeli, jadi saya hanya menyalin sajak-sajak ini dalam buku nota. Oh, Saya salin saja. Termasuklah ketika itu kami juga mempelajari sajak nyanyi sunyi oleh Amir Hamzah, ya. pujangga Amir Hamzah itu. Saya menyalin juga dalam buku nota. Susah hidup Susah hidup masa tu, tak mampu nak membeli buku. Tak ada buku percuma macam sekarang. Tak ada buku teks. Tak ada. Jadi inilah sajak yang pertama, bahkan mungkin buku pertama yang saya beli, buku sastra yang saya beli yang pertama. Simpan sampai sekarang. Ya, saya simpan sampai sekarang, dah putus dah. Gelombang, sajak-sajak Osman Awang. Dan saya terhutang budi kepada guru saya. Ada guru saya yang mengajar kesusastraan Melayu di sekolah menengah, memberi penerangan yang jelas tentang sajak-sajak Osman Awang. Sementara kami bersedia menghadapi peperiksaan di peringkat SPM. Saya antara pelajar kesusastraan yang bagus. Sebab tak heranlah kemudian dia menjadi sarjana dan juga doktorat dalam bidang sastra. Dan kerana mengabdikan diri 50 tahun lebih kepada sastra kebangsaan dengan menyumbang puisi-puisi berbahasa Melayu. Okey. Sebab minat yang mendalam tu. Jadi sewaktu di tingkatan 4 dan tingkatan 5 ini, saya terus menghasilkan sajak. Terus menghasilkan sajak. Tak mengapalah, Lintang Pukang pun asalkan namanya sajak. Saya terus berkarya dan pernah sekali kerana keazaman yang besar itu berpakat dengan seorang teman yang juga mempunyai minat dalam mata pelajaran kesusastraan Melayu, kami berpakat untuk menghasilkan karya. Kalau saya tak lupa 30 ke 40 seorang dan digabungkan dua orang itu menjadi satu buku. Sudah ada impian itu. Okey, menghasilkan buku. Saya berjaya menghasilkan karya itu 30 ataupun 40. Tetapi kawan saya gagal menghasilkannya. Jadi rancangan itu terbengkalai. Okey. Terbengkalai. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, berikutnya saya ke Maktab Perguruan Persekutuan di Pulau Pinang. Di situ saya mendapat latihan perguruan sebenarnya selama 2 tahun. Bermula tahun 72, iaitu tamat SPM lah. Tamat SPM saya ke tingkatan 6, tetapi tercicir. Tak cukup wang untuk belajar. Sebab banyak buku teks yang mesti dibeli. Tak cukup wang. Jadi saya ambil keputusan berhenti sekolah, tercicir. Jadi kalau bercakap tentang pelajar yang tercicir, saya contohlah. Tetapi saya berjaya ke Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang. Dan di sana saya berusaha mengasah bakat. Kata oranglah berusaha mengasah bakat. Saya menjadi ahli kepada Persatuan Seni dan Budaya Melayu. Saya menjadi ahli kepada Kelab Bahasa Melayu, Kelab Bidato dan sebagainya lagi. Asalkan bersangkutan dengan Melayu, saya sertai. Dan di situlah saya mula menghasilkan sajak, menghantar sajak ke media, akhbar dan majalah, dan bersyukur pada tahun 73 sajak saya tersiar dalam Mingguan Malaysia. Okey, alhamdulillah. Pada satu tarikh 14 Oktober tahun 1973, sajak saya tersiar dalam Mingguan Malaysia. Dan itu menjadi titik tolak yang sangat penting dalam sejarah penglibatan saya dalam bidang sastra. Dan ketika saya sudah mula ada karya yang terbit di media, saya mendapat tahu bahawa Osman Awang bekerja di Dewan Bahasa kali pertama. Pada zaman itu bukanlah luas sangat maklumat yang ada pada kita. Jadi saya dapat tahu melalui majalah-majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, saya dapat tahu bahawa Osman Awang bekerja di Dewan Bahasa dan Pustaka. Sekali lagi, selain ingin
terkenal seperti Osman Awang, seperti yang saya sebut tadi, saya sekarang menanam impian untuk berjumpa Osman Awang. Kerana ketajupan saya kepada beliau dan kerana karya kisah dalam ribut tadi yang begitu menyentuh saya sehingga tertanam keinginan yang besar untuk menjadi seorang pengarang. Akan tetapi kemudiannya saya ditempatkan di Kelantan semula. Saya menjadi guru dan sangat terikat dengan pekerjaan profesion saya, sehinggalah pada hari sastra, hari puisi di Kelantan pada tahun 1978, kali pertama saya berjumpa sastrawan agung ini yang datang memberi satu ucapan pada hari puisi tersebut. Itulah kali pertama saya berjumpa dengan Osman Awang. Dan apa perasaan doktor bila saya kelu lidah sebenarnya. Saya terdiam lama. Saya hanya pandang beliau. Kelu lidah saya hanya pandang beliau. Saya pun ingat lagi beliau memakai baju yang leher bulat, kelabu, kemudian tangan lengannya panjang. Kelu lidah saya terdiam. Kemudian saya datang dan memperkenalkan diri, memberitahu beliau. Itulah pengalaman pertama berjumpa dengan Osman Awang yang saya sifatkan tadi, satu sosok yang sangat luar biasa. Dan tahun-tahun berikutnya pada tahun 80-an apabila saya sudah kerap menghasilkan karya, ada banyak karya saya yang dibukukan juga. Pada ketika itu juga saya sudah memenangi banyak hadiah kesusastraan, dan salah satu pencapaian saya ialah apabila kumpulan sajak saya yang berjudul Akrab memenangi. Akrab itu diterbitkan oleh ITBM juga kemudiannya, memenangi anugerah puisi putra yang kedua pada tahun 83. Memenangi anugerah puisi putra yang kedua, walaupun hadiah penghargaan bagi saya sangat besar, sebab anugerah itu bersifat antarabangsa, betul. Dengan puluhan penyajak dari seluruh dunia mengambil bahagian. Jadi hadiah utama, hadiah kedua dan 3 hadiah penghargaan, saya termasuk dalam hadiah penghargaan itu. Dan buku itu diterbitkan kali pertama oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, dan kesempatan itu digunakan oleh editor Dewan Sastra untuk mewawancara saya, memanggil saya ke Kuala Lumpur untuk diwawancara. Dan disitulah kali pertama saya dapat duduk bersemuka dengan lebih dekat, rapat, seorang dengan seorang, dengan seniman sastrawan Osman Awang. Okay, tuan-tuan yang menonton, saya terharu sebab saya tak pernah jumpa arwah sastrawan negara yang ketiga ini, iaitu Datuk Dr. Osman Awang. Tapi Abang Ali Muhyiddin dia, saya keliru antara doktor dan abang sebab saya biasa panggil abang dia. Saya panggil dia abang. Kita dengar tadi, saya dengar pun terharu sebab nanti kita akan banyak lagi mendengar sosok. Untuk itu saya naikkan dulu untuk saudara log buku ini, bagaimana Dr. Lee menyimpan yang ini daripada sejak sekolah dia. Kerana dulu tak mampu katanya. Dia salin tangan hinggalah pergi ke satu buku. Tingkatan barulah mampu membeli satu buku. Buku pertama yang beliau beli adalah Osman Awang. Jadi saudara juga boleh menjadi pembeli yang pertama bagi 3 buku Osman Awang ni dengan harga RM60. Log sekarang, log dan letakkan nombor telefon je. Kerana kita tahu seksinya hanya ada satu saja combo, iaitu 3 buku Osman Awang yang berjudul Malam Ini Malam Berinai, Bunga Darah Merah, dan Di Atas Bara Kita Berdiri. Log, lepas ni saya akan tanya satu soalan yang lebih, sebab saya rasa saya selalu dengar abang ataupun Dr. Lee bercakap, tapi saya tak pernah dengar tonetik suaranya sangat perlahan kerana sangat beremosi terhadap Osman Awang. Saya pun dengar, rasa sangat terharu sebab lelaki ni memang luar biasa, tuan-tuan. Saya walaupun tak pernah jumpa dia, diperkatakan oleh semua orang dalam pelbagai besi tentang kehebatan dia. Jadi log, bagi mereka yang ingin mengumpul sebuah buku karya sastrawan negara Malaysia yang ketiga,
Allahyarham Datuk Dr. Osman Awang yang kembali ke rahmatullah pada tahun 2001. Tapi saya kata doktor sentiasa hidup. Doktor, cerita dekat saya, Osman Awang diri dan juga puisi-puisinya. Sebab doktor kenal dia rapat. Saudara sekalian, kalau kita baca puisi ini, kita macam nampak Osman Awang. Kalau kita baca puisi-puisi beliau, kita akan terasa macam itulah Osman Awang. Hatinya di situlah, jiwanya di situlah, senyum dan kesalnya kita dapat bayangkan wajahnya. Apabila Osman Awang menyesali kezaliman, kita dapat seolah-olah terpandang wajahnya yang murung dan kecewa. Apabila Osman Awang menceritakan tentang sesuatu yang menggembirakan dan membahagiakan, kita seolah-olah akan terpandang pandangannya yang jernih dan wajahnya yang tenang. Osman Awang merendah cakap, sangat rendah suaranya. Saya tak tahu bila dia cakap dengan suara yang lebih nyaring, lebih tinggi. Saya tak tahu bila. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Beliau bercakap tenang, rendah, bahasanya jelas, tersusun, dan demikianlah juga karya-karya dalam buku ini. Boleh dikatakan begitulah. Apa yang sosok kepribadian beliau, sesantun dan sehalus kata-kata dalam buku lah. Doktor, belanja puisinya doktor. Yang doktor suka, yang doktor rasa kalau rindu dekat Pak Osman, yang dianggap seperti saudara, abang, barangkali ayah sendiri. Sajak yang tadilah, yang kisah dalam ribut itu. Okay. Kisah dalam ribut itu. Kemudian selain itu saya juga terpikat dengan sajak yang berjudul Anak Jiran Tionghoa sebenarnya. Sajak popular yang dianggap antara trademark kalau kita bercakap dengan Osman Awang mengenai perjuangan beliau pada tahun awal-awal lagi tuan-tuan, sebelum kita bercakap tentang perpaduan ni, Pak Osman secara peribadi pun telah melihat dan boleh dengar puisi ini. Kalau saudara nak mendengar bagaimana Pak Osman Awang membayangkan hubungan kaum, kasih sayang di antara kanak-kanak Melayu dan kanak-kanak Cina dalam sajak ni. Anak Jiran Tionghoa. Doktor sedang mencarinya kerana buku ni adalah juga menjadi teks pendidikan ketika doktor belajar di sekolah menengah. Sebelum doktor terpaksa berhenti kerana katanya pada waktu itu belajar di sekolah menengah tanpa buku teks dengan keluarga yang miskin, dia berhenti dan memilih untuk masuk maktab perguruan yang lebih rendah kos belajar kerana jaminan pendidikan di maktab. Mengapa tak ada pula dalam ini? Kena tercabur hilang. Anak nanti saya cari di sini lah. Ya. Sampai itu saya boleh bagi tahu kata tiga buku teruskan. ni. Tiga buku ni saudara boleh lock kerana saya bagi tahu kepada saudara, selain dianggap apa pun Sastrawan Negara ini adalah pelopor puisi Melayu moden. Kerana puisi Melayu sebelum itu hanyalah pantun, hanyalah syair, hanyalah gurindam. Tetapi Osman lah yang mempeloporinya dan menjadikan wujudnya puisi yang kita sebut sekarang ni, yang ditulis oleh Dr. dan seterusnya. Kita dengar Anak Jiran Tionghoa yang saya pun anggap kata ini adalah sajak legend. Pemuda dan Gadis Tionghoa. Anak Jiran Tionghoa dan Pemuda dan Gadis Tionghoa. Okey, dua sekali. Saya baca Pemuda dan Gadis Tionghoa. Hari depan yang manis dalam usia tanah air mengisi wajah para pemuda dan gadis Tionghoa. Sederap tumbuh bersama pohon-pohon bumi subur, pucuk getah dan ladang, petani disinari matahari timur. Pada tangis pertama kelahiranmu di bumi ini, sampai saat terakhir nafas dalam melangkah kaki, teguh-teguhlah menyanyikan lagu cinta tanah air tercinta bersama kita atas kesegaran, kepedihan bumi merdeka. Bukankah kecurigaan telah membunuh ketika kita menyapa? Hidup ini sudah terbenam dalam persamaan nasib semata.
Kaum pekerja dan petani dalam satu sumber mengalir sama-sama menyanyikan lagu terbagus untuk tanah air. Pemuda dan gadis Tionghoa, di sini bumi dan udara kita yang menghidupkan dan bagi kematian, oh tanah air. Dengan kepastian tidak seorang pun akan mungkir kerana kejujuran tertambat pada kesetiaan mengalir. Lihatlah, makam nenek moyang sebagai sejarah terpahat darahnya dalam darahmu, segar di kulit kuning langsat. Esok ketika tahun baru akan kukirimkan sebuah angpau, dalamnya sebuah cinta dari jantung tanah dan pulau. Sedap saja Osman Awang. Pemilihan kata-kata dan rentak dia tu. Dan sajak anak jiran Tionghoa ini juga pada zaman saya menjadi kalau lagu menjadi siulan lah. Kalau sajak menjadi pilihan untuk acara-acara deklamasi. Pelajar ketika itu gemar membaca, mendeklamasikan sajak anak jiran Tionghoa untuk pertandingan. Menyertai sayembara. Okey. Anak jiran Tionghoa, begitu kecil ia berdiri di tepi pagar. Kilat matanya memanggil Iskandar. Siapa lalu, siapa berkaca, melihat keduanya bergurau senda. Anak Tionghoa kelahirannya di sini. Di bumi hijau, ladang-ladang getah dan padi, ia bisa bercerita untuk siapa saja di sini tanahnya dan ibunya bersemadi. Lihat, mereka sedang berebutan pistol mainan. Hei, jangan berkelahi. Anak-anak dengan caranya murni berkelahi untuk nanti bermain kembali. Lihat, mereka sedang tertawa riang. Aciu tak punya gigi sebatang. Iskandar mengesat hingus ke baju. Sekarang mereka menunggu aiskrim lalu. Bumi tercinta, resapkan wahyumu. Jantung mereka adalah langitmu. Darah mereka adalah sungaimu. Nafas mereka adalah udaramu. Osman Awang. Doktor kenal Osman Awang. Doktor rasa apa yang menjadikan Osman sangat mencintai perpaduan? Kenapa dalam sajak-sajak Osman langsung tak ada rasisnya? Kenapa Osman pada tahun-tahun yang dianggap polarisasi kaum menjadi sangat kuat? Apa yang mendorong Osman melihat bahawa kemanusiaan, bahawa bangsa Malaysia itu penting? Yang membezakan dia daripada penyanyi lain yang waktu itu belum lagi nampak. Ya, ada beberapa pertimbangan saya sewaktu saya menghasilkan kajian. Secara peribadi saya tidak bertanya soalan ini kepada beliau. Tetapi dalam kajian saya di peringkat master, saya banyak mengkaji puisi beliau dan saya melihat khusus jalinan puisi-puisi yang memancarkan perpaduan ini antara kaum. Saya melihat yang pertama sekali, Osman Awang ini tidak suka dengan apa saja bentuk ketidakadilan. Yang pertama, bukan saja ketidakadilan, tetapi perbezaan dia tak suka. Dia sangat tidak menggemari perbezaan, ketidakadilan, dan juga jauh sama sekali dia memang tidak suka kepada sebarang permusuhan. Sebab itulah apabila beliau menjawat jawatan sebagai polis yang tugasnya antara lain kena menangkap anak-anak bangsa sendiri, beliau berhenti dan berpindah ke Singapura untuk mencari pekerjaan dan melakukan pelbagai-bagai jenis pekerjaan. Dan ketika itulah beliau menghasilkan sajak-sajak yang seperti ini. Saya melihat bahawa Osman Awang melihat bahawa setiap orang itu membawa nasib yang serupa.
membawa nasib yang sama. Seperti yang saya bacakan tadi, nasib kita sama, kehidupan kita sama, sejarah yang kita bawa juga bersama. Kita menghirup udara yang sama. Di sini tumpah darahku, di sini ibuku bersemadi. Ini di bumi inilah, di tanah inilah tempat aku dilahirkan, dan ibuku pun dikebumikan di sini. Jadi pernyataan-pernyataan seperti itu membuktikan dengan jelas bahawa Osman Awang sama sekali tidak menggemari dalam melihat sebarang perbezaan antara kita. Bagi beliau, manusia itu serupa sahaja, siang dan malamnya, susah dan senangnya, dan setiap kita sentiasa mencari sejahtera. Banyak karya dalam ni yang cuba mencari sejahtera, mencari bahagia, dan semacam itulah perjuangan beliau untuk melihat kesejahteraan, keadilan dan kedamaian hidup sesama kita yang abadi zaman berzaman. Bolehlah saya katakan begitu. Kalau kita baca karya-karya beliau, ini ada 2 lagi buku ni, Duri dan Api, dan selain Gelombang itu Duri dan Api. Inilah impian beliau. Dan terpancar dari perhubungan persahabatan anak kecilnya Iskandar, itu watak yang betul. Aciu pun watak yang betul. Saya diberitahu bahawa Aciu memang wujud. Begitu juga beberapa wanita seperti Linda yang ada dalam sajak wanita dan gadis Tionghoa, pemuda dan gadis Tionghoa wujud. Jadi saya melihat bahawa inilah impian kesejahteraan masyarakat. Sebuah lagu yang indah yang sentiasa dinyanyikan oleh Osman Awang. Tuan-tuan dan puan yang menonton sekarang, untuk mengumpul koleksi sajak-sajak Osman Awang dalam 3 buku kali ini, ITBM, Institut Terjemahan Buku Negara, sempena streaming buku 48 jam di Garasi TV, menawarkan kepada anda combo ini adalah dengan harga RM60 pos percuma. Lot sekarang, satu adalah penghargaan kepada seniman bangsa yang telah kembali ke rahmatullah, Datuk Dr. Osman Awang, seorang penyair yang hebat, dan buku-buku ini akan boleh dijadikan bahan bacaan seperti mana kata Dr. Lim. Itu yang mempengaruhi jiwanya ketika kanak-kanak berusia 13 tahun sampai sekarang. Tak terpisahkan oleh puisi dan tak terpisahkan oleh suara kemanusiaan, kerana berguru walaupun dari buku Osman Awang. Log sekarang dengan RM60, kita mengharapkan 30 log untuk combo ni. Sila log, kerana tak mudah nak menyimpan sebuah karya dari... Saya bagi tahu pada saudara, tidak lahir penyair yang lain selepas Osman Awang. Yang mempunyai bahasa yang indah, yang mempunyai pengucapan puisi tentang kemanusiaan yang luar biasa. Nanti kita akan pergi pada antarabangsa pula. Osman Awang bukan saja bercakap tentang nasib orang tertindas, bukan saja bercakap tentang soal perpaduan, malah merentas antara bangsa. Walaupun dia hanya seorang budak kampung, tidak berpendidikan tinggi, tetapi mempunyai pemikiran yang luar biasa dan dianggap influencer yang paling berkesan di Malaysia dalam dunia bahasa apabila kita bercakap tentang kemanusiaan. Doktor mungkin nak bercakap tentang sumbangan Pak Osman Awang selalu sastrawan besar yang mempengaruhi kita untuk keamanan sejagat. Sejak tahun 50-an, Osman Awang sudah menghasilkan sajak-sajak yang memancarkan suara kemanusiaan sejagat. Barangkali kesan daripada peperangan dunia yang kedua yang begitu dahsyat meninggalkan impak yang kuat pada beliau. Beliau melihat kekejaman. Dia lahir tahun 29, ketika perang dia berusia 12 atau 13 tahun. Betul. Ketika perang dunia dia berusia 12 dan 13 tahun. Dan kalau kita lihat dalam buku Gelombang ini sendiri, sangat banyak karya yang memancarkan peri beliau mendendangkan hasrat dan impian keamanannya, keamanan sejagat bagi beliau. Dan kalau kita perhatikan dalam sajak yang paling terkenal, Bunga Popi.
Bunga Popi itu nanti saya bacakan kalau tuan-tuan ingin mendengarnya. Silakan. Saya deklamasikan. Sebanyak mungkin. Bunga Popi ini adalah satu saja yang secara terang-terangan beliau membenci sebarang bentuk peperangan dan pembunuhan. Demikian juga Merpati Putih, Jelajahilah Dunia Ini. Sajak ini merupakan sajak yang terkenal dan sehingga kan orang hanya menyebut Merpati Putih. Ya. Bila sebut Merpati Putih, orang ingat Osman Awang. Bila menyebut Bunga Popi, orang ingat Osman Awang. Tapi judul asalnya ialah Merpati Putih, Jelajahilah Dunia Ini. Merpati Putih itu ialah simbol kepada keamanan. Merpati Putih lambang kepada perdamaian sejagat. Dan sejak tahun 50-an, Osman Awang sudah menulis sajak tentang keamanan di seluruh dunia, menyeru kepada Rusia supaya meniupkan semangat perdamaian untuk dunia, meneru kepada pemimpin-pemimpin dunia pada ketika itu, dan juga beliau dendangkan peri pentingnya setiap pemimpin dunia meniupkan semangat perdamaian dan cinta kepada kehidupan yang harmoni, sehinggalah pada suatu ketika Osman Awang dijemput oleh Parlimen Palestin, tak salah saya Yasir Arafat ketika itu, ke Parlimen Palestin untuk mendeklamasikan sebuah sajak yang berjudul Taurah Palestin. Saya sempat mendengar pengesahan ringkas beliau. Sebenarnya Parlimen Palestin yang disebutkan itu hanya bersidang dalam stadium kecil. Mereka serba kekurangan. Tak adalah bangunan yang besar-besar untuk jadikan parlimennya. Tak ada. Ya, jadi Osman Awang didengar suaranya, cintanya kepada perdamaian, keamanan, dan beliau dijemput pada ketika itu untuk mendeklamasikan sajak ini. Sebagaimana yang saya sebutkan, suara Osman Awang ini didengar banyak negara kerana diterjemahkan ke bahasa-bahasa asing karya-karya beliau, terutama sekali ke bahasa Cina, dan dari bahasa Cina ke bahasa berbagai-bagai bahasa lagi. Jadi suara Osman Awang ini sesungguhnya didengar, diberi perhatian oleh masyarakat dunia. Dan saya baca Bunga Popi. Saya suka sajak Bunga Popi ini. Kena klip sana sini. Buku lama. Buku lama tercabut. Tuan-tuan, buku ni doktor beli pada tahun 68. Dijaganya sampai sekarang sebab ini buku teks sekolah, dan buku pertama dia miliki buku puisi daripada penyair impiannya Osman Awang. Ini kalau hilang menangis ni. Hilang. Oh dah. Dia tanggal lah. Okay. Bunga Popi. Dari darah, dari nanah yang punah di tanah, rangka manusia kehilangan nyawa disambar senjata. Hasil manusia gila perang membunuh mesra, bunga merah berkembang indah minta disembah. Yang hidup tinggal sisa nyawa penuh derita, kering, bongkok, cacat, tempang dan buta. Perang dalam kenangan penuh kengerian, sekarang dalam kepahitan, dalam kesepian. Yang lain kehilangan anak, suami dan kekasih, hilang pergantungan, hilang pencarian, hidup kebuluran. Ribuan janda, ribuan kecewa, ribuan sengsara, jutaan anak-anak yatim hidup meminta-minta. Manusia gila perang telah membunuh segala mesra. Perang berlangsung mencari untung tanah jajahan. Perang berlangsung membunuh anak dalam buayan. Perang berlangsung menghancur lebur nilai kebudayaan.
bunga popi, bunga mayat prajurit bergelimpangan, bunga darah merah menyimbah, penuh kengerian. Kami benci pada perang, penuh pembunuhan. Kami rindu pada damai sepanjang zaman. Itu saja bunga popi. Bisa, Saya ingat tu pasport tanpa visa, bunga popi, merpati putih terbang lagi. Saya sajak beliau ketika menentang rejim apartheid. Dia juga ada sajak menentang rejim apartheid. Dia selain daripada sajak tentang Palestin, Osman Awang berada di mana-mana selagi suara kemanusiaan diperlukan. Jadi saya tak heranlah orang yang dekat pada zaman Pak Osman mengkagumi Pak Osman, kerana kita tak ada lagi penyair yang sehebat itu sekarang, yang konsisten membela kemanusiaan. Baca lagi satu saja, saya sedap dengar. Sebab ini orang yang membaca dengan dia tahu Osman Awang, sebab dia kata dia dah jumpa. Osman Awang dan puisi-puisinya sama, tak ada wajah yang berbeza, bukan fake. Menyair untuk menggambarkan sesuatu dengan diri yang lain. Osman Awang adalah penyair yang menyatakan dirinya. Dia tak ada fake lah istilahnya. Situ dia kagum dengan Osman Awang. Merpati putih jelajahilah dunia ini. Dalam keruncingan manusia bimbang curiga, terbanglah ia menjelajahi dunia. Putih sayapnya melambai cinta damai bersamanya. Kibaran panji-panji hidup bersama. Merpati putih, jelajahilah dunia ini. Hembuskan udara baru yang kau hirup dari malam. Biar bunga-bunga mekar menguntum. Biar bibir-bibir segar tersenyum. Siapa manusia yang tidak putus asa? Hiruplah udara baru yang segar berkembang. Isilah dunia ini dengan keyakinan perdamaian. Hembuskan nafas pada malam yang lena. Siapa manusia yang pernah berkhianat, jadilah debu yang terbang mengakhiri hayat. Duniamu tenggelam bersama patung-patung usang di cermin hidup ini. Semangat baru memancar terang. Merpati putih, jelajahilah dunia ini. Tuan-tuan, terus log, kerana ini adalah istimewa, kerana buku ini akan terbang sampai ke rumah anda tanpa perlu anda berjalan mencarinya. Log RM RM60, combo daripada Institut Terjemahan Buku Negara dalam mengapresiasikan satu rakaman teks yang penting daripada seorang lelaki, satu-satunya yang dilahirkan di bumi ini, yang cintanya kepada kemanusiaan merentas batas bangsa. Dan saya tak fikir pada zaman tu ada orang mempunyai fikiran Palestin dan mempunyai fikiran tentang Afrika, tentang dunia ketika internet belum di hujung jari lah. Ini hebatnya seorang Osman Awang. Dia bukan seorang graduan, dia bukan seorang lulusan universiti, tidak berpendidikan tinggi, hanya menjadi polis. Polis masa Jepun. Polis di zaman Jepun, Home Guard tu. Tapi akhirnya tumbuh dan menjadi penyair terbilang, dan Malaysia, bangsa Malaysia, Melayu dan bahasa Melayu terhutang budi kepada beliau, kerana di tangan beliau lah lahirnya perkataan puisi. Sebelum tu orang Melayu hanya ada pantun, syair, gurinda, madah, peribahasa segala. Tapi bila datang Osman Awang lah yang mengubah semuanya dengan membentuknya menjadi puisi. Log 60, Amin, saya harap kita boleh dapat angka kita log sekarang, kita boleh dapat ke Amin? 23. Kita mengharapkan 7 log lagi untuk menggenapkan 30 log buku Pak Osman Awang pada sesi ini. Kerana saya fikir, kata tuan-tuan, saya menggunakan bahasa yang mudah sebagai bangsa Malaysia dan orang Melayu. Anda harus menyimpan buku puisi yang dianggap sebagai salah seorang penyair sohor. Permata ni. Permata. Buku ni permata. Permata untuk saudara miliki. Saya nak minta abang cerita lagi satu tentang apa yang sebenarnya mendorong. Tadi kita cakap tentang tapi apa yang Pak Umar rasa Osman Awang sampai kesudahnya adalah sebuah institusi yang percaya kepada apa dia percaya. Kenapa dia tidak menjadi ke kanan, ke kiri, dia tak tenggelam dalam arus yang lain. Tapi Osman Awang berdiri walaupun pada waktu tu berapa kerat orang percaya tentang kemanusiaan. Berapa kerat orang kata penyair kau mana boleh ubah dunia. Tapi kenapa Osman Awang kekal hingga ke akhir hayatnya? Saya
sempat membuat sedikit siri pengesahan Osman Awang di kampung kelahiran beliau sendiri, Kuala Sedeli, Kota Tinggi Johor. Beliau anak nelayan yang miskin. Sejak kanak-kanak beliau miskin. Beliau bertani. Beliau menyara hidup dengan bertani ketika itu. Kemudian dan menjadi budak pejabat pun. Mencari berbagai-bagai pekerjaan budak pejabat waktu itu berapa ringgit? Jadi RM6 ya kerja sebulan. Jadi beliau melakukan pelbagai-bagai pekerjaan. Beliau mengenal keperitan kehidupan. Beliau tekal dalam prinsip hidup dan perjuangan. Apabila beliau berhenti menjadi polis atas alasan beliau tidak sanggup untuk menangkap anak-anak bangsa sendiri, beliau berhenti. Itu punca dia berhenti. Ya, itu punca dia berhenti. Dia tak sanggup untuk tidak sanggup. Jadi beliau bawa diri ke Singapura dan mencari serta melakukan pelbagai pekerjaan. Kalau kita mengkaji secara kreatif karya-karya beliau, prinsip hidup ini dipegang dari awal karya beliau. Beliau pada satu ketika, saya lupa tahunnya, beliau pernah menghadiri satu majlis ucapan oleh Dr. Baharudin Hilmi. Dan dalam ucapan Baharudin Hilmi itu ada 2 baris ungkapan tu. Atas runtuhan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Dua baris ungkapan ini meninggalkan impak yang kuat dalam jiwa Osman Awang. Sangat kuat. Sebab itu, dalam usia yang muda, apabila sudah tercetus sedikit semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat kita, beliau tampil berjuang untuk sama-sama memerdekakan tanah air. Hasrat kemerdekaannya sangat tinggi. Dan hasrat kesejahteraan hidup masyarakat beliau sangat tinggi. Prinsip ini beliau dokong, beliau pegang kejap sehingga ke akhir hayat beliau. Kerana perkataan di atas runtuhan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Jiwa merdeka. Jadi pada tahun 1986, apabila tadi saya sebut, saya berjumpa dengan beliau, kata-kata yang masih terngiang-ngiang di telinga saya ialah, Lim, balik dan terus berkarya. Jangan berhenti. Kata-kata itu pula menjadi kata-kata keramat bagi saya. Kalau Osman Awang sendiri mendengar kata-kata keramat itu daripada Dr. Baharudin Hilmi, saya pula mengutip dan menyimpan kata-kata keramat Osman Awang itu, Lim, balik ke tempat kamu dan berkaryalah, jangan berhenti. Saya pegang itu. Dan mudah-mudahan, bersyukur saya masih diberikan kekuatan sampai sekarang terus berkarya tanpa henti. Dan apabila saya berpindah ke Kuala Lumpur dalam tahun 1988, melanjutkan pelajaran di universiti, pada impian nak masuk universiti umur 20. Tapi umur 40 baru boleh masuk. Saya dan kemudian menjadi doktorat. Kemudian menjadi doktor. Antara calon tertua. Okey. Now kalau mereka lock nak yang salah satu ini Okey, dia orang tambah sekarang kerana banyak orang meminta doktor nak sekali lagi ni. ITBM keluarkan dia ini. Okey, dia lock yang ini RM80. Tak apa, nanti kalau yang mana dah lock, ITBM akan follow up. Jangan risau. Tuan-tuan akan ditawarkan buku ni sekali dengan buku ini menjadi RM80. Jangan risau. Ternampak di meja, diselesaikan ITBM. Jangan risau, kerana yang dah lock, boleh ambil option ni. Kalau nak tambah kemudian. Yang penting lock dulu tanda penghormatan dan juga tanda sayugianya anda kepada seniman hebat penyair ulung ni. Boleh aja lock. Saya sebenarnya kan teringin nak dengar doktor baca sajak Daulah Palestin
Sebab saya rasa malu kerana saya tahu Osman Awang tapi saya tak tahu sajak tu ada. Saya tahu semua sajak beliau tentang apa anti perang, suara keamanan. Tapi saya tak pernah tahu kata Pak Osman menulis Daulah Palestin. Malu saya kerana tak tahu kata wujudnya sajak Daulah Palestin. Tak bercerita loh yang risau. Sampai tu boleh log RM80 yang mana nak tambah jangan panik. Nanti admin dari ITBM akan menguruskan tambahan bukunya. Saya kena berhenti sekejap cerita tadi. Saya kena sebut juga tentang buku ini sekejap. Cerita apa? Apa saja? Apa saja? Alang-alang dah ditunjukkan oleh saudara Zainal tadi. Buku ini buku himpunan terbaru sebenarnya. Gemersik 3 ini himpunan terbaru sebenarnya yang saya usahakan bersama ITBM dan juga Yayasan Osman Awang. Okay. Patut ada tu Osman Awang, Lim Siti dan Siti Zainal. Okay. Kalau nak diceritakan buku ini sebenarnya idea saya kerana sepanjang pembacaan saya yang pertama sekali sudah tentulah sajak-sajak saya banyak yang seiras dengan sajak Osman Awang. Tak boleh nak lari. Tak boleh nak elak, tak boleh nak lari. Banyak sajak yang saya hasilkan iras-iras dengan sajak Osman Awang. Dari segi semangatnya, dari segi emosinya, dari segi cara berfikirnya. Dan saya juga mendapati bahawa seorang lagi yang sangat akrab dengan Osman Awang ialah sastrawan negara Siti Zainun Ismail. Jadi juga mempunyai banyak sajak yang iras-iras dengan Osman Awang. Begitu. Jadi apabila saya berbincang dengan Yayasan Osman Awang dan kemudian berbincang dengan Encik Khair Ngadirun, CEO ITBM, kedua-dua pihak itu bersetuju dengan konsep saya bagaimana saya menghimpunkan 30 sajak Osman Awang, 30 sajak saya dan 30 sajak Siti Zainun Ismail untuk dipadukan dalam sebuah kumpulan yang diberi nama Gemersik 3. Jadi kalau saudara pembaca membaca sajak Osman Awang di pertama ni, sajak Osman Awang, kemudian saudara membaca sajak saya, ada keseirasan dari segi semangat perjuangan. Dan begitu juga sajak Siti Zainun yang sebelah lagi. Itu disusun supaya disusun nampak begitu. kesinambungannya. Akan tetapi dalam era yang berbeza. Sajak Osman Awang tahun 50-an. Sajak Siti Zainun barangkali tahun 90-an. Sajak saya barangkali tahun 2000. Tetapi suara itu mirip. Ada berkelangsungan. Ada kelangsungan di situ. Jadi apa yang saya nak tunjukkan ialah apa yang diperjuangkan oleh Osman Awang sejak tahun 40-an ataupun tahun 50-an dan tahun 60-an sebenarnya masih menjadi suara penyair angkatan yang terkemudian yang menyusuri perjuangan Osman Awang itu. Penokan yang tidak mati. Jadi Pak Osman membuka jalan. Saya fikir sampai bila tak akan mati. Orang akan menurut kerana ini adalah perjuangan yang paling asas iaitu kemanusiaan. Jadi kalau Osman Awang menulis tentang kisah anak petani yang berhuma mati di tengah malam tu oleh tertimpa pokok kelapa. Jadi saya juga menulis kemiskinan nelayan di pantai timur. Jadi sama konsepnya, perjuangan hasratnya, bahawa saya juga memimpikan nelayan-nelayan pantai timur sudah dikeluarkan dari belenggu kemiskinan mereka. Tapi saya tak tunjuklah anak mereka mati ditimpa di gelombang ombak ke dan sebagainya. Tidak. Tetapi hasrat kesejahteraan hidup itu ada dalam ketiga-tiga karya kami. Itulah istimewanya sajak ini. Kalau Gemersik 3 ni. Ya. Saya dah termasuk dalam kluster angkat bakul sikit, tak apalah. Tak apa. Tuan-tuan, dia seorang yang sangat merendah diri. Di mana jumpa doktor seorang yang sangat humble. Tapi buku ni menariklah. Saudara yang memiliki buku ini istimewa. Ini bagi saya permata khazanah tinggalan Osman Awang. Tetapi buku ini istimewa, melengkapkan kesinambungannya, melengkapkan bahawa perjuangan tak pernah mati. Suara Osman Awang tak pernah mati. Tidak pernah ternoktahkan suaranya.
Hasrat dan impian beliau itu tidak pernah ternoktahkan, tak pernah terhenti. Ada lagi, kami meneruskannya. Jadi berbalik kepada pertemuan dengan Osman Awang, saya berjumpa beliau dan pada satu ketika saya mengunjungi beliau. Saya mengunjungi beliau di rumah dan keluarga saya menjadi rapat dengan keluarga beliau. Ketika itulah saya melahirkan hasrat saya menghasilkan sebuah buku yang menghimpunkan sajak pengarang-pengarang baru Malaysia ini dari kalangan penulis-penulis Cina dan India. Termasuklah penulis Siam, keturunan Siam. Beliau bersetuju. Beliau bersetuju sebenarnya. Beliau bersetuju. Tak mengapa, Lim tulislah, Lim kumpullah. Saya memberitahu beliau, tujuan saya abang ialah untuk melihat, supaya masyarakat dapat melihat bahawa dalam kalangan kita, masyarakat Melayu, masyarakat Cina, masyarakat Siam, masyarakat India, masing-masing ada hasrat kehidupan mereka. Ada aspirasi kehidupan mereka yang barangkali tidak terucapkan sehingga masyarakat Melayu contohnya tidak tahu bahawa mereka juga gelisah, mereka juga ada sesuatu yang ingin dizahirkan. Jadi beliau menyokong saya dan buku itu saya kumpul, saya selenggarakan dan sudah diterbitkan oleh Marwilis Publishing sebenarnya. Judulnya Di Dunia Permata. Dunia Permata. Tahun bila tu? Tahun bila tu? Tahun 90-an? 1-2 tahun sebelum beliau meninggal saja. Oh, sebelum Pak Osman meninggal? Ya, ya. 1 ataupun 2 tahun sebelum. Tahun 99, 90. Lebih kurang begitulah. Ya. Jadi saya meminta beliau menulis kata pengantar. Beliau juga bersetuju. Ketika itu beliau kurang sehat sebenarnya. Saya datang, saya dan isteri datang ke rumah beliau dan meminta beliau menulis kata pengantar. Abang tak berapa sehat, tapi untuk Lim abang akan tulis juga. Jadi beliau meminta tempoh seminggu untuk menulis tu. Jadi saya pun sediakanlah naskah itu, satu naskah, kata abang ini sajak-sajak yang saya kumpulkan, abang tengoklah dulu untuk memudahkan abang tulis kata pengantar. Seminggu lagi Lim datanglah katanya. Tetapi besoknya beliau telefon kepada saya. Lim dan Selina datang ke rumah sekarang, abang dah tulis kata pengantar. Keesokan harinya. Jadi saya bayangkan beliau yang tak sehat pada ketika itu, sudah uzur dan waktu saya memohon itu pun saya temankan beliau yang kurang sehat itu, saya suruh beliau berehat, beliau tak mau, beliau nak berbual. Jadi keesokannya saya datang, tetapi saya terlewat dalam 10 minit. Saya lewat 10 minit. Bila saya sampai, beliau sudah tertidur di kerusinya. Beliau sudah tertidur. Ya, dia uzur, tua, letih. Ya, beliau tertidur. Jadi saya dan isteri datang, tak nak ganggu dia. Kami duduk sebelah dia. Kami duduk saja di lantai, tunggu beliau sedar. Dan apa yang mengharukan saya ialah kata pengantar itu ada di atas riba dia. Nanti yang tu saya tak boleh lupa tu. Kata pengantar itu ada atas riba dia. Begitu bersungguh-sungguh beliau menanti. Beliau janjilah pukul 5. Saya datang lebih kurang 5-10 minit ke 11 minit. Dan apabila beliau dah sedar, bangun, Lim dah sampai. Kata, dah beberapa minit bang, mari kita minum dulu. Abang dah beli kuih, dah sejuk dah. Jadi beliau dah beli pun kuih untuk saya. Kuih-muih penuh meja yang dibeli. Saya kata, untuk apa ni bang? Untuk jamu Lim. Jadi inilah seorang sastrawan negara yang saya fikir mana lagi nak cari kepribadian yang seperti ini. Saya sangat terharu.
kalau nak diingat kembali, nak dirungkai kembali pertemuan saya dengan beliau lah. Dan setahun kemudian saya fikir, kira-kira setahun selepas itu, pada suatu pagi, pada suatu subuh, bukan pagi ni, subuh. Pada suatu subuh, saya mendapat panggilan daripada anaknya. Lim, datang segera ke hospital. Ayah dirawat dalam ward sekarang. Jadi saya terus bersiap lah. Saya terus bersiap. Dan kami berdua lah, saya dan isteri berkejar ke pusat rawatan itu. Dan saya melihat banyak orang yang menunggu di luar. Banyak orang menunggu di luar. Tidak dibenarkan melawat sebenarnya. Tetapi saya dan isteri diminta juga oleh beliau melalui jururawat dan atas izin doktor, saya melawat beliau. Boleh melawat beliau. Alhamdulillah. Saya diberitahu jangan lebih 15 minit. Tetapi Osman Awang tidak membenarkan saya keluar. Jadi itulah pertemuan yang kekal menjadi satu rakaman peribadi saya yang tak dapat saya lupakan lah. Di luar tu ramai orang menunggu, tapi mereka sekadar boleh tulis buku lawatan saja. Saya di dalamnya, di dalam wad itu, temankan beliau, dan saya sempat sebelum saya berangkat itu dapat mencapai sebuah album gambar. Album apa tu nanti saya cerita kemudian lah. Garasi nanti jemput saya lagi. sebab panjang nanti. Ya. Jadi album itu ada sejumlah 38 keping gambar. Saya terfikir nak bawa ataupun tidak gambar itu, album itu, nak bawa ataupun tidak. Tetapi saya merasakan bahawa gambar itu ada nilai yang sangat tinggi kepada beliau dan nilai yang tinggi juga kepada saya. Jadi saya bawa. Apa yang terjadi ialah beliau jarum kiri kanan kan, dengan wayarnya situ. Saya yang belik, beliau yang tengok. Sambil melihat gambar demi gambar itu, beliau mengalirkan air mata. Jauh di sudut hati saya berasa bersalah. Tadi saya kata saya perlu bawa gambar itu, kerana itu kekuatan satu daripada yang tinggalkan impak besar kepada diri beliau. Tetapi sekarang bila beliau menangis, saya pula rasa bersalah. Saya rasa tak tahan, saya rasa bersalah. Itulah kekesalan saya yang tak berpenghujung. Beliau mengalirkan air mata. Tetapi sebelum itu Osman Awang sangat banyak membantu apabila beliau yang ketika itu diminta oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan, menganjurkan satu acara baca puisi di Menara Maybank. Di puncak Menara Maybank itu ada tempat membaca puisi. Saya, Osman Awang, diminta untuk menganjurkan satu sesi deklamasi puisi sebab Datuk Seri Anwar akan ikut serta. Jadi pada ketika itu beliau, Muhammad Haji Saleh, Datuk Seri Anwar sendiri, kemudian Siti Zainun, saya yang diminta untuk mendeklamasikan juga saja. Saya diminta untuk mendeklamasikan juga saja. Jadi ini kekaguman saya yang sangat luar biasa kepada beliau. Jadi saya membacakan sejumlah 5 saja dengan penuh bersemangat kepada beliau untuk memenuhi hasrat beliau. Itu majlis yang sangat besar. Saya terharu mengapa beliau mengajak saya. Dan satu lagi kenangan saya yang tak dapat dilupakan ialah apabila suatu ketika apabila beliau kesihatannya tidak mengizinkan, ada satu korporat yang menganjurkan malam puisi untuk
melestarikan hutan. Melestarikan hutan, iaitu menjaga hutan dan mengelak daripada hutan-hutan ini ditebang. Jadi Osman Awang banyak sajak-sajak beliau, misalnya batang pohon tua, pohon tua di pinggir kota raya, di pinggir Bandaraya, Baladang. Pohon tua di pinggir kota raya, Beringin tua Beringin tua di pinggir kota raya. Jadi pihak korporat itu meminta beliau menulis sajak untuk dibacakan pada malam itu. Osman Awang kata, saya uzur dan tidak mampu menulis sajak ini. Boleh tak anda telefon Lim Swee Tin sekarang? Beliau boleh membantu awak menulis sajak yang awak hasratkan. Allah. Jadi saya sangat terharu, tak terkata saya. Dan pada ketika itulah saya menulis sajak itu dan dibacakan pada malam puisi itu. Tuan-tuan dan puan, itu detik mengharukan. Saya dah 1 jam 15 minit. Itulah waktu yang kita ada bersama dengan Dr. Lim. Kita akan jemput lagi, jangan risau. Kita akan stream kerana saya sendiri pun tak tahu banyak cerita ni. Hubungan yang sangat romantik adik-abang antara Dr. Lim Swee Tin dan Datuk Sasawan Negara Dr. Osman Awang. Log buku, kita ada berapa log, Amin? 42. Terus log sampai 50, tuan-tuan. Untuk sikit masa kita akan break sebelum Abang Sani datang. Kita akan black kan ya. Kita akan black call back kan untuk sesi Abang Sani Okey, saya sedang minta doktor anda log agak sebab kerana kan saya tak tahu cerita ni, sebab saya buta Osman Awang secara peribadi kecuali tahu puisi-puisinya. Tapi gembira kerana hari ini saya dapat mendengar hati ke hati bagaimana Dr. Lim melahirkan perasaan luar biasa kepada seorang yang dianggap kawan rakan, tapi nampak macam lebih kepada ayah dan abang hubungannya, kerana anda adalah orang yang sentiasa dia pilih setiap kali dia mahukan seseorang berada di sisinya. Kerana anda juga berkata bahawa kalau bukan kerana kata-kata hikmah Lim balik dan terus menulis, tak mungkin ada kekuatan nak menulis sampai sekarang lebih setengah abad. Tuan-tuan log, untuk mencapai 50 buku karya sastrawan negara Dr. Osman Awang, kita akan black dan break. Kita akan kembali dengan Abang Sani. Jangan risau, garasi akan potong airtime garasi berjualan, kerana kami semalam dah sepakat mengatakan kalau boleh minggu ni kami tak berjualan untuk memberi laluan sepenuh waktu kepada perbukuan. Jangan risau, kalau ini masa yang lanjut kami ambil. Nanti Abang Sani punya masa akan sama tempoh dia bagi sesi Sani Sudin Monolopong. Terima kasih pada Dr. Lim yang datang berkongsi satu yang luar biasa. Taurah dan akan baca satu sajak Osman Awang. Sempena tema garasi juga tahun ini adalah Al-Aqsa. Dia akan membacakan sebuah sajak yang dibacakan oleh Datuk Dr. Osman Awang di Parlimen Palestin. Silakan, Doktor. Taurah Palestin. Saudaraku, rakyat Palestin, suara jeritanmu lebih keras dari Maryam Israel. Genggaman tanganmu lebih kuat dari bom Zionis. Suara jeritan dari mulut berdarah, luka pahlawan. Perjuangan berani yang tak terkalahkan berjihad untuk bumimu, Palestin Al-Taurah. Dengarlah, di mana-mana suara menjawabnya. Suara rakyat mengutuk penindasmu dan jutaan mata terbuka sudah. Siapa tulang belakang penindasmu? Siapa yang mempersiapkan Israel yang membunuh anak-anakmu? Dengarlah suara rakyat dunia. Jutaan gelombang gema menyanjung hak kebenaranmu. Jutaan lagi jiwa yang sedia mati untukmu. Saudaraku, rakyat Palestin, kau ajar anak-anakmu jadi Sri Kandi. Nenek-nenek tua menyandang senapang, ribuan pemudamu menyanyi di penjara. Semuanya dengan satu slogan, Mara ke Palestin, Taurah Palestin. Terima kasih.
Terima kasih Dr. Lim Siti. Tiba-tiba saja saya masuk. Biasalah pertukaran ya. Tiba-tiba saya masuk, saya dapat mikrofon daripada Zainal Razik. Saya terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Lim Siti kerana menerima undangan daripada Garasi TV dan ITBM. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dah lock buku ni, kita ada bawa beberapa buku, kita akan minta Dr. Lim sign. Dia ada beberapa buku yang kita bawa dan kita akan minta Dr. Lim sign. Dan siapa yang lock antara awal, sebab lock stok tu kita tak bawa banyak. Yang mana sahaja ada, kita akan minta Dr. Lim sign dan anda akan dapat stok tersebut. 4 buah buku 80. Kalau nak buku Usman Awang saja RM60. Kalau tambah dengan buku Gemesit 3, RM80 sahaja. Jadi teruskan lock sementara nanti kita black dan open lock, kata masih ada lagi stok dan kita akan open lock walaupun skin telah di-bag. Siti ucapkan terima kasih kepada Dr. Lim Siti dan juga sesiapa yang ingin memiliki Usman Awang, anda harus memiliki sekarang kerana Institut Jamal merupakan sebenarnya pemegang hak cipta Usman Awang sebenarnya. Jadi kami memang sangat-sangat inginkan buku Puisi Usman Awang ni dibaca oleh ramai orang dan kami terbitkan edisi yang begini. Jadi Dr. Lim, kita akan berbual lagi di belakang nanti. Dan juga saya akan meminta Dr. Lim untuk menandatangani semua buku yang telah di-lock oleh tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih dan kita akan bersambung dengan sesi seterusnya. Selamat tinggal. Terima kasih dan tunggu sesi seterusnya. Sekian, terima kasih.